Surah Yusuf bermula dengan apa? Mimpi, betul? Apa cerita mimpi dia? Sesungguhnya aku mimpi melihat sesuatu. Okey. Tengok ayat ke-6. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala memilih kamu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kamu ta'wilil ahad. Ta'wil ahadits ni merujuk kepada apa sahabat-sahabat? Tafsiran mimpi. Tafsiran mimpi ni biasanya dia literal ke figuratif? Tak payah tanya mimpi awak, mimpi saya. Tengok mimpi yang Nabi Yusuf cerita. Dia mimpi apa? Bulan, bintang sujud kepada dia. Apa makna literal? Okay, kalau gambaran literal dalam minda awak apa? Dia mungkin giant, kan? Dan ada bulan bintang tu dekat kaki dia. Mungkin lah, kan? Sujud kepada Nabi Yusuf. Itu secara literal. Zahir perkataan. Sujud. Sujud ni ke kaki. Betul tak? Dekat bawah. Meletak di bawah. Dia bukan terapun dekat atas, dia dekat bawah. Kalau kita ambil secara literal. Semua tahu kisah dia berakhir macam mana, kan? Okay. Tengok ayat terakhir surah Yusuf. Bahagian-bahagian terakhir surah Yusuf. Selepas tengok ayat 100. Wa rafa'a abawayhi 'ala al-'arsy wa kharru lahu sujada. Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan. Selepas Nabi Yusuf angkat kedua ibu bapa dia dan dudukkan mereka dekat singgasana, semua mereka sujud kepada Nabi Yusuf. Adik-beradik dia semua sujud kepada Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf kata, qala ya abati, wahai ayahku, inilah takwil kepada mimpi aku yang tadi. Now, what does it mean? Dia mimpi, dia nampak bulan bintang sujud. Tapi hakikat cerita dia apa? Bukan bulan bintang, tetapi mak ayah dia dan keluarga dia akan tunduk kepada dia. Saya nak tanya, orang bodoh boleh tak faham? Tak boleh. Kalau tak berfikir, tak boleh faham. Quran ni ada kunci dia. Orang tak setuju dan tak terima bila saya kata Quran ada lock. Tapi Quran bukan ada kunci, Quran ada lock. Mangga. Tapi kunci dia Allah dah bagi dalam akal kita. Kita kena fikir, kita boleh unlock. Ni baru satu contoh saya bagi. Dalam surah Yusuf berlambat-lambat Allah guna perkataan takwil, semuanya bukan zahir dia. Jadi awak faham kenapa ulama asyarah menggunakan perkataan takwil? Mereka bukan bodoh sahabat-sahabat. Mereka bukan jahil. Bahkan mereka a'lamul ulama. Ulama yang paling alim, yang kuat membaca Quran, yang pakar ilmu bahasa, pakar ilmu kalam, pakar ilmu macam-macam. Sebab tu mereka menggunakan istilah takwil. Hari ini orang persoalkan, apa makna takwil? Takwil kalau bermaksud tafsir. No, the meaning is clear. Takwil yang dimaksudkan dalam Al-Quran kebanyakannya adalah merujuk kepada bukan makna zahir. Dia membawa kepada makna metafora. Yes, sir. Okey. Sebab ada yang kata, mana boleh Allah begitu? Bohonglah kan? Allah kalau kata A lah. No. A is the zahir, but the meaning is B. Sorry. If you're stupid enough to understand, you don't blame Allah. I'm sorry, I have to use this language. Sebab ada orang tak sedar diri. Dia baru belajar agama, baru belajar bahasa Arab, tak ada majas dalam Quran. Kurang ajar. Ini biadab, samsing keagamaan. Dan tak sedar diri. Dia tak tahu ukur keilmuan dia. Quran ni adalah lautan sahabat-sahabat. Bahrul ulum. Lautan ilmu. Dia memerlukan pemikiran. Then you will get it. Ya, Arab sendiri tak faham. Arab semua pandai lah. Okay. Now, tengok pula kepada apa yang berlaku dalam penjara. Kan? Dialog antara dua orang yang dalam penjara dengan Nabi Yusuf.
Okay, tengok ayat ke 36. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Masuk penjara bersama dengan Nabi Yusuf adalah dua anak muda. Qala ahaduhuma, yang pertama kata, inni arani a'siru khamra. Aku melihat diri aku memerah arak. A'siru khamra. Itu yang dia mimpi. Dia literally buat apa? Literally, dia tengah pijak anggur tu. Macam mana orang keluarkan arak daripada anggur? Dia pijak. Itu yang dia nampak secara literal dalam mimpi dia. Wa qala al-akharu, lagi satu pula kata, inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu tayru min. Aku melihat dalam mimpi, aku bawa ke atas kepala aku roti, khubz. Yang mana burung-burung memakan daripada roti tersebut. Bita wili. Wahai Yusuf, beritahu kami takwilnya. Sebab diorang ni pun cerdik, diorang tahu bahawa I shouldn't take it literally. And these dreams comes from Allah. Orang kafir pun boleh dapat mimpi daripada Allah. Macam Fir'aun mimpi, betul tak? So ini daripada Allah sebab dia benar. Yang kebenaran tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah tak boleh berterus terang saja? Ni saya tanya. Adakah Allah berbohong di sini? Kenapa Allah tak terus terang saja cakap statement sepatah-sepatah, tak perlu nak berkias-kias dengan metafora? Betul tak? Kenapa nak kena takwil, nak kena cari makna di sebaliknya? Sebab Allah nak kamu berfikir. Dan Allah nak beritahu bahawa ini ilmu, ada dia punya disiplin dia. Pakar penafsir mimpi hari ini, kita boleh kata macam hampir extinct. Sebab diorang bermain dengan simbolisme. Mimpi ini bermain dengan simbolisme. Macam Nabi SAW kan? Antara mimpi pertama Nabi apa sebelum jadi Rasul? Dia mimpi apa? Cahaya putih. Macam sebelum matahari terbit. Itu bagi orang cerdik, dia dah faham maksud dia apa. Betul? Bagi orang tak cerdik, dia akan apa saya mimpi matahari nak terbit kan? Dia tak faham. Orang yang cerdik dia dah faham dah. Matahari terbit, macam-macam petanda akan datang cahaya. Dan cahaya ni maksud dia apa? Ilmu, panduan daripada Tuhan. Akan datang menghapuskan kegelapan. Sebab tu Sayyidatina Aisyah kata, itu antara mimpi-mimpi pertama Nabi sebelum jadi Rasul, sebelum jadi Nabi. Bagi puak-puak literal, dia tak akan ambil mimpi dia sebagai serius. Betul tak? Dia akan kata, oh, aku mimpi aku nampak matahari terbit. Ada orang mimpi, oh saya mimpi saya kena patuk ular. Atau saya mimpi saya accident. Boleh, mimpi boleh literal. Saya tak nafi benda ni. Some dreams can be literal. Tapi kalau you take literally everything, you akan salah faham. Sometimes you mimpi gigi you jatuh, kan? Semua gigi-gigi utama you jatuh. Ada orang cuba menafsirkan gigi ni adalah sekian-sekian maksud dia. Dia lambang kepada sekian-sekian. Maksud dia orang-orang tersayang kamu akan meninggal secara serentak. Kan? Ada orang cuba menafsirkan macam tu. Saya tak kata betul atau salah. Tapi this has been known by people throughout history. Bahkan this is cross-cultural, cross-religious. Nabi ta'wilih. Inna naraka minal muhsinin. Qala. Ini Nabi Yusuf belum jawab lagi. Dia jawab bila? Dia jawab dekat ayat 41. Ya sahibai sijin, amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Salah seorang daripada kamu, kerja dia akan jadi penuang arak kepada tuan dia. Saya nak tanya, orang yang buat arak, yang duk perah arak dengan orang yang tuang arak, sama ke? Kalau ambil literal sama tak? Tak sama. Tapi kalau ambil secara metafora, kita fahamlah. Maksud dia, you are the ones who will make the arak available for your tuan. Maksud dia, you tak akan matilah, you akan selamat, you akan keluar dari penjara ni. Betul? Itu yang pertama. Yang kedua, wa ammal akharu fayuslabu fatakulu tayru min ra'sih. Dia akan disalib dan burung akan makan kepala dia. Otak dia lah, kepala dia ni, burung akan makan. So, adakah Allah berbohong? Mimpi nampak roti dekat atas kepala, kena makan dengan burung. Sebenar-benar yang akan berlaku apa? Dia akan mati. Burung akan makan daripada kepala dia.
Kalau bagi orang tak cerdik, dia akan faham tak simbolisme ini? Dia akan tolak. Orang yang penjara ni paling tidak mereka cerdik, mereka tak tolak. Betul tak? Dia tak tolak. Walaupun mungkin mereka tak faham, tapi mereka tidak tolak. Kemudian Nabi Yusuf kata, benda ni dah tak boleh nak tukar. Dah sudah ada dalam takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ni nampak tak komunikasi Allah dengan manusia ni? Kalau kamu harap semua berlaku secara literal, sorry lah, it doesn't happen like that. Allah speaks like that to human beings. Dan Allah menggunakan istilah ta'wil. Tak cukup dengan tu. Berlaku mimpi raja. Ustaz ni cerita pasal mimpi. Tak ada kaitan dengan ayat Quran. No, kita tengah bercakap tentang boleh tak Allah Subhanahu Wa Taala berbahasa kiasan dengan manusia. Dan bahasa kiasan tu pembohongan tak sebenarnya? Ini skill special Nabi Yusuf. Skill yang dihormati. Dan saya juga nak menekankan bahawa penggunaan istilah ta'wil ni tepat seperti mana yang Asy'ariyah guna. Maksud dia bukan zahir yang dimaksudkan, tetapi ada makna di sebaliknya itu. And Allah does speak like that in the Quran. Ya, ada banyak lagi contoh saya boleh bawa. Apa raja tu mimpi? Aku nampak ada 7 lembu yang gemuk dimakan oleh 7 lembu yang kurus. Dan 7 tangkai corn ataupun jagung yang hijau. Lepas tu aku tengok pula tangkai-tangkai, 7 tangkai yang kering. Kemudian ditanya siapa? Ditanya kepada orang-orang besar dia. Adakah di antara kamu yang boleh explain maksud benda ni? Apa jawapan dia punya orang-orang besar dia? Alah, ini permainan tidur saja. Nampak? Dia orang tak ada ilmu. Mereka tidak cerdik. Walaupun mereka orang-orang besar di raja. That means they are not elites in this field. Sepatutnya apa mereka kena buat? Mereka kena hormat disiplin keilmuan. Kata kami tak tahu. You may ask someone that knows. Tapi dia orang kurang ajar. Dia orang kata apa? Ni semua permainan tidur. Kau tak faham, kau kata benda ni permainan tidur. Kau yang dul keropok, kau kata benda ni tak ada dasarnya. Kena tahu cakap tak tahu. We don't know this. We don't understand. Ask those who know. Dia kata adghasu ahlam. Dia remehkan mimpi raja tu. Wa ma nahnu bi ta'wilil ahlam bi'alimin. Dia guna perkataan ta'wil juga. Dalam surah ni berlambat-lambat guna perkataan ta'wil. Semuanya menunjuk kepada makna yang sama. Wa qala allazi, okey. Kemudian apa dia punya tafsiran dia? Mimpi tu literal ke? Kalau ambil literal lah, sampai kiamat kamu takkan faham. Tapi nasib baik, alhamdulillah, Nabi Yusuf ada, dan Nabi Yusuf dikurniakan ilmu memahami simbolisme. Macam mana Nabi Yusuf faham? Boleh jadi Allah wahyukan kepada dia, boleh jadi dia menggunakan akal fikiran dia untuk faham. Betul tak? Boleh jadi Allah tak jelaskan kepada kita macam mana dia ni. Cuma Allah kata Allah bagi dia ilmu benda ni. Bagi ilmu macam-macam. Boleh jadi bagi ilmu kepada kemampuan akal dia untuk faham simbolisme ni. These rams. Perlambangan-perlambangan ini. So Nabi Yusuf kata apa? Maksud dia adalah kamu akan ada 7 tahun yang prosperous. Binatang ternakan akan buahkan hasil yang banyak. Lepas tu tanah pun subur selama 7 tahun. Lepas tu akan berlaku 7 tahun yang kita kata kemarau. 7 tahun kemarau. Jadi apa patut kamu buat? 7 tahun pertama tu kamu kena simpan, ambil yang perlu sahaja, makan yang perlu, bakinya simpan untuk kamu tahan 7 tahun nanti. Untuk kamu tahan 7 tahun nanti. Sama tak zahir dengan makna sebenar dia? Literally mimpi itu dengan maksud sebenar dia sama tak? Tidak sama.